Terima kasih kerana masih lagi bersama kami dalam Kupas Kopi Ilham Sejuta Inspirasi, dan jangan lupa untuk tekan butang like pada laman Facebook kami di Kupas Kopi V2. Baiklah, memang tidak dapat dinafikan yang sememangnya COVID-19 telah pun mengubah dan juga mempengaruhi cara dan juga gaya hidup kita. Dan bukan saja dari aspek kesihatan, namun juga dari aspek ekonomi, di mana ramai yang terjejas, apatah lagi mereka yang membuka perniagaan ataupun mereka yang bergelar usahawan. Dan kita pernah bersama dengan tetamu kita ini 2 tahun yang lepas, juga pada bulan Julai, tapi kali ini kita bawakan beliau sekali lagi bagi membincangkan bagaimanakah dampak ataupun impak COVID-19 ini terhadap perniagaan yang beliau usahakan selama ini. Jadi bersama dengan saya sekali lagi kita ingin mengucapkan selamat datang kepada Syahrul Nizam Samawi, pengusaha DCM Boutique dan Academy. Apa khabar? Riz lah, kita panggil Riz lah kan. Dulu kita panggil Riz, sekarang kita panggil Riz lagi dah kan. Betul. Jadi Riz, terima kasih kerana sudi bersama kami pada hari ini, dan kita nak cerita sedikit lah sebelum kita nak ke soalan-soalan yang berikutnya. Kita nak bagi penonton refresh balik, apakah di antara latar perniagaan yang Riz jalankan dan perkembangan terbaru perniagaan tersebut. Mungkin Riz boleh kongsikan bersama dengan penonton. Silakan Riz. Okey, terima kasih atas jemputan. Saya menjalankan perniagaan DCM Herbs bermula tahun 2015. Kemudian kita buka Batik by DCM, produk fashion. Baik. Dan seterusnya kita buka DCM Boutique Academy. Dan sepanjang pelaksanaan PKP tahun lepas, kita telah buka 3 buah lagi company, iaitu Syaz DCM Management, DCM Management Resources dan Teguh Bersama di Semenanjung. Baik. Dan 2015 hingga sekarang bukan tempoh yang sekejap, dah 6 tahun jugalah berkecimpung dalam dunia perniagaan. Betul. Dan boleh dikatakan yang Riz memang menjadikan perniagaan ini sebagai bread and butter ataupun satu-satunya punca pendapatan lah. Ya, saya. Baiklah, jadi bagaimanakah kesan ataupun dampak COVID-19 ini terhadap perniagaan yang telah pun anda usahakan selama 6 tahun ini? Sebenarnya bila kita dikejutkan dengan pandemik ni, kita rasa macam terduduk seketika. Sebab pandemik ni sebenarnya memang memberi kesan yang sangat besar kepada usahawan macam kita, sebab benda ni tak pernah berlaku. Dan sepanjang 5-6 tahun saya dalam industri dan perniagaan, saya tidak pernah menghadapi benda perkara macam ni. So bila kita terkena pada tahun 2020 tahun lepas, ianya memang memberi sangat kesan terhadap perniagaan kita, tapi alhamdulillah kita boleh catch up balik. Alhamdulillah. Jadi apabila PKP 1.0 lah diumumkan pada Mac 2020, apakah langkah pertama yang Riz lakukan? Sebenarnya pada PKP 1.0 saya terkandas di KL. Waktu tu saya nak terbang ke Korea untuk satu jaringan kerjasama, sebab pada tahun tu saya dapat invitation untuk mengembangkan perniagaan, iaitu Batik by DCM di luar negara, di Korea. So selepas 2-3 hari diumumkan PKP, saya rasa macam blank seketika. So saya waktu tu dah ready and prepare dengan our team dekat Sarawak, sebab kita dekat Sarawak ada DCM Boutique Academy di mana kita pusat kemahiran. Bila pandemik, PKP memang tak boleh lah kemahiran kan, sebab kita kena face to face dengan student. So kita terpaksa close kita punya academy sepanjang PKP, dan saya ambil langkah baru di mana kita buka 3 buah company, 2 buah di Semenanjung dan sebuah di Sarawak. Jadi perkembangan mengenai dengan syarikat itu pula macam mana? Yang mana? Yang seperti yang Riz katakan tadi, yang buka di Semenanjung dan di Sarawak. Di Semenanjung alhamdulillah kita buka disebabkan pandemik. Sebab saya terkandas di situ, so memudahkan saya untuk mengaturkan perjalanan perniagaan saya di sana, sebab saya membekal hand glove dan face mask. Saya mengambil peluang di mana bila kita lihat face mask dan hand glove pada waktu tu sangat tinggi permintaan. So kita tutup yang lain, so kita buka yang baru. Wah, itu dia. Mungkin peluang lain tertutup, pintu lain tertutup, tapi kita buka lagi satu pintu, pintu rezeki supaya masuk. Dan itu adalah salah satu daripada kreativiti yang harus ada pada setiap entrepreneur ataupun usahawan yang telah pun bergiat dalam dunia perniagaan ini. Dan saya sebenarnya sempat ke butik dan juga akademi yang dijalankan oleh Riz 2 tahun lepas. Dan sebenarnya meriah lah dekat situ kan. Tengok pelajar-pelajar sedang belajar untuk menjahit dan sebagainya. Dan juga tadi Riz kata tak boleh buat kelas, tapi mungkin ada idea juga untuk menjalankan kelas dalam talian. Macam mana? Untuk kemahiran sangat sukar untuk kita buat kelas dalam talian, tetapi pendekatan yang kita buat
kepada tenaga pengajar. Kita menyediakan mesin untuk mereka di setiap rumah dan mereka boleh membuat jahitan face mask untuk dijual. So kita tidak dapat membayar gaji secara total full termasuk komisen kepada mereka, tapi kita bagi mereka peluang untuk menjana pendapatan melalui cara berbeza, iaitu menjual face mask material dia kain. Oh, baik. Kiranya berdepatan jugalah dengan situasi yang sedang kita hadapi sekarang. Dan jika tadi anda dapat lihat, itu adalah suasana di akademi tadi dalam clipping kan. Dan apakah agaknya approach ataupun pendekatan yang digunakan oleh RIS sendiri dalam untuk menjaga kelangsungan perniagaan anda ini? Okey, saya mengambil pendekatan di mana kita ambil kita memang dah prepare, iaitu risk management dan crisis management. Baik. Di mana setiap usahawan dia kena ada satu preparation, iaitu tentang crisis management dan risk management. Baik. Di mana risk management itu ialah kita kena prepare sebelum pandemik itu berlaku, ataupun sebelum sesuatu perkara itu berlaku, kita kena ada satu preparation, kerana setiap perniagaan ada turun naiknya. Dan apabila berlakunya pandemik, kita run satu plan, iaitu crisis management. Crisis management ni memerlukan satu critical thinking, di mana kita kena fikir bagaimana kita menggunakan sesuatu permasalahan dijadikan sesuatu untuk menjana pendapatan. Sentiasa mencari solusi jugalah. Betul. Baiklah. Dan kita ada sedutan ini yang berkaitan dengan perusahaan dan juga perniagaan yang dijalankan oleh RIS. Sama-sama kita saksikan. Hai, saya Kai, merupakan staf yang bertanggungjawab di atas semua pengurusan di syarikat Syaz DCM Management. Kami menyediakan perkhidmatan seperti sewaan alamat kepada usahawan-usahawan kecil yang ingin memohon lesen perniagaan di bawah Lembaga Hasil Dalam Negeri Sarawak. Dan kami juga menyediakan produk-produk di bawah usahawan-usahawan yang berdaftar di syarikat kami. Itu dia salah seorang daripada staf yang juga bekerja di bawah RIS. Dan masih lagi kita bincangkan mengenai dengan impak COVID-19 ini terhadap perusahaannya. Tetapi kalau boleh, kita bukan nak cerita pasal kisah-kisah sedih yang anda alami. Saya sebenarnya kita nak galakkan kepada masyarakat supaya mereka bangkit, seperti juga anda, yang di mana saya lihat ada kisah-kisah yang boleh dijadikan sebagai teladan dan juga contoh, kerana anda juga membuktikan yang sememangnya kreativiti itu membantu dalam kelangsungan perniagaan anda. Jadi syabas saya ucapkan kepada RIS juga kerana berani dan juga mengambil risiko tersebut. Bagaimana pula dengan pakej rangsangan ekonomi yang diberikan oleh kerajaan? Yang adakah anda turut terlibat juga dalam pakej rangsangan ini, dan bagaimana ia dapat membantu setiap usahawan di Malaysia ini dalam menjaga kelangsungan perniagaan mereka? Sebenarnya pakej rangsangan yang diberikan oleh kerajaan sangat membantu, bukan sahaja saya sendiri, tapi ramai usahawan di luar sana. Kerana bagi usahawan yang memerlukan modal pusingan, memerlukan wang untuk kelangsungan perniagaan, mereka boleh memohon dana daripada agensi-agensi terlibat seperti MARA, Tekun dan juga EDC semua. So dengan adanya pakej rangsangan yang diberikan kerajaan ini sangat-sangat membantu usahawan yang kita rasa terhenti perniagaan disebabkan PKP dan sukar untuk mendapatkan modal balik, modal pusingan, pembayaran gaji, bayar sewa dan juga modal pusingan untuk masa akan datang. So dengan adanya pakej rancangan ini, dia sedikit sebanyak dapat membantu usahawan kita untuk terus berdaya saing dan terus meneruskan dia punya perniagaan tanpa perlu menutup perniagaan mereka. Yalah, tak apa, gulung tikar lah. Betul. Baik. Kerana itu adalah impian setiap peniaga ketika ini, dan memang saya faham ada juga di luar sana yang sememangnya terkesan teruk oleh kerana ekonomi yang tidak menentu dan oleh kerana situasi dan juga suasana COVID-19 yang masih lagi kita lalui sekarang. Dan kita doakanlah supaya COVID-19 ini akan terus berakhir, supaya lagi ramai yang akan turun untuk mengambil vaksin dan dapatlah kita wujudkan herd immunity tersebut dalam waktu secepat mungkin. Jadi yalah, pandemik ini dah berlaku setahun lepas, setahun lebih. Dan bagaimanakah pandemik ini mengajar RIS sebagai seorang usahawan agar supaya sekiranya berlaku lagi perkara ini, ada sesuatu emergency brake yang anda tekan supaya selamat dan juga dapat menjaga kelangsungan perniagaan anda?
Okey. Apa yang anda belajar daripada Apa yang saya belajar pertamanya ialah kita kena jaga orang bawahan kita. Pekerja-pekerja kita, kerana mereka inilah yang akan sentiasa bersama kita, tak kira dalam susah senang kita dalam menjalankan perniagaan. Keduanya adalah kita kena buat satu jaringan perniagaan bersama dengan rakan niaga yang lain. Tak kisah sama ada dalam kita punya bidang ataupun di luar bidang kita. Kerana bilanya berlaku pandemik macam ni, jaringan perniagaan, jaringan kesahawanan di antara satu sama lain, inilah yang akan membantu kita. Selain daripada dalaman, iaitu staf kita sendiri yang sama-sama untuk membangunkan syarikat tersebut. Baik. Dan ialah sekarang ni kita cakap pasal pandemik COVID-19, tapi sebelum ini pernah tak Riz melalui saat-saat sukar ataupun saat-saat jatuh ketika ataupun sebelum anda membuka perniagaan tersebut yang anda boleh jadikan sebagai pengalaman dan juga pengajaran anda sekarang? Ada tak? Sebenarnya tak ada. Tapi bagaimana saya menghadapi pandemik ini disebabkan saya mempunyai background dalam industri psikologi. So kita memang dilatih dan dididik untuk bersedia menghadapi risiko. Baik. Yalah, jangan cepat. Yalah, kerana memanglah kita terduduk sekiranya sesuatu musibah tu berlaku, tetapi yalah kita kena ada sesuatu juga sifat juang. Kan? Tak kiralah dalam apa kerjaya sekalipun. Jadi inilah kita bercakap mengenai optimis secara optimisnya sekiranya COVID ini akan berakhir. Apakah perancangan pertama anda? Perancangan pertama saya ialah untuk membina satu jaringan perniagaan bersama dengan rakan-rakan niaga lain yang di luar daripada bidang perniagaan kita. Contohnya kita sendiri ada pusat inkubator di mana di bawah kita ada ramai usahawan yang mendaftar di bawah kita, dan dari situ kita boleh gunakan usahawan-usahawan ini untuk bersama-sama membina satu jaringan. Sekiranya berlaku lagi perkara seperti ini, kita sudah ada jaringan yang boleh membantu satu sama lain dalam mengukuhkan kita punya perniagaan, supaya bila berlakunya benda perkara macam ini, kita sudah bersedia dengan apa yang berlaku sebelum ni. Baik, dengan arti kata lain, mungkin Riz cuba nak mencadangkan supaya ada kesatuan ataupun union yang lebih kuat ke macam mana di kalangan usahawan-usahawan di Sarawak dah? Bagi saya, usahawan di Sarawak kena bersatu. Tidak kisah anda bukan hanya dalam bidang anda, tetapi anda kena membina satu jaringan seperti saya kata tadi, satu jaringan daripada bidang yang berbeza. Contohnya saya dalam industri fashion, saya kena bina jaringan dalam industri pemakanan, kerana kita sebenarnya saling berkait antara satu sama lain. Walaupun secara tidak nampak, sebenarnya ianya memang memerlukan jaringan yang sangat kukuh sesama kita, kerana tanpa jaringan usahawan sendiri, kita memang tidak akan dapat bertahan dan kukuh sampai ke saat ini. Baik, saya tertarik sebab saya ada satu soalan nanti berkaitan dengan union ataupun kesatuan ni, tapi sebelum itu ada satu lagi sedutan yang kami ingin kongsikan bersama dengan anda, sama-sama kita saksikan. Sepanjang tempoh PKP ini, syarikat kami juga tidak terkecuali dengan terkesannya pandemik ini. Walaupun kami diarahkan work from home, tetapi kami sentiasa membagi info semasa kepada pelanggan kami. Kami juga sentiasa mempromosikan perkhidmatan kami dan juga produk-produk di bawah syarikat kami di sosial media. Bagi melancarkan operasi di syarikat kami, telah melantik Sadatu Hikmah Enterprise sebagai runner kami yang bertanggungjawab seluruhnya untuk menghantar semua dokumen-dokumen penting dan juga produk-produk di bawah syarikat kami kepada pelanggan kami. Harapan kami di masa akan datang, kami berharap syarikat kami boleh berkembang dengan lebih jauh lagi. Nasihat saya kepada usahawan-usahawan kecil yang ingin meneruskan perniagaan di masa pandemik ini, harap bersabar dan sentiasa menempuhi dugaan di masa pandemik. Itu dia suasana di butik dan juga akademi yang diusahakan oleh Riz dan juga staf-stafnya. Mungkin berbeza dengan 2 tahun lepas, di mana dulu meriah, ramai pelajar kat situ, sampai 3 tingkat saya pergi kan. Ramai orang, tapi sekarang ni dah tak boleh dah, kerana pandemik yang sedang kita lalui sekarang. Dan jika tadi saya dah menyentuh mengenai dengan union dan juga betapa pentingnya ada kesatuan di antara peniaga dan juga usahawan, dan khususnya di negeri Sarawak ini. Dan mungkin ada kesatuan sekerja yang diwujudkan bagi membantu dan juga menyantuni usahawan di Sarawak supaya mereka tidak gulung tikar lah. Ada tak? Ada.
Di Sarawak sendiri ada banyak persatuan untuk usahawan. Contohnya saya sendiri berada di dalam satu persatuan iaitu Tunas Usahawan Belia Bumi Putra Sarawak. Di mana Tunas Usahawan Belia Bumi Putra Sarawak ini adalah untuk ahli-ahli yang telah menerima geran daripada SME Corp di bawah Tunas Usahawan Tiub, Tunas Usahawan Belia Malaysia. So persatuan ini bukan hanya ada di Sarawak tetapi di setiap negeri, dan kita ada satu lagi persatuan besar dia iaitu Tunas Usahawan Kebangsaan. So kesemua ahli-ahli yang pernah menerima geran di bawah SME Corp ini akan bergabung dan bersatu di dalam tu, dan kita akan berkongsi kita punya masalah, pendapat, dan masing-masing mempunyai solusi masing-masing. Sama ada daripada industri yang sama ataupun industri yang berbeza. So sangat pentinglah kesatuan kerana jaringan perniagaan memerlukan satu jaringan keusahawanan yang kukuh. Baik. Ialah, dan daripada situ wujudnya kerjasama di antara kalian, dan sebenarnya persaingan itu dah tak, kita tak fikir lagi dah. Persaingan mungkin ada, persaingan secara sihat lah. Dan sekarang ni semua adalah mengenai dengan nak membangun sama sendiri supaya perniagaan akan terus kekal relevan. Baiklah, sebagai seorang usahawan pastinya anda punya satu sifat di mana kena ambil risiko dan tidak pernah berputus asa. Apakah yang sebenarnya menjadi pemangkin semangat bagi Riz sendiri supaya perniagaan ini akan terus berjalan dan juga kekal relevan? Saya dalam dunia perniagaan ni menjadi pemangkin saya bila saya tengok orang bawahan saya, mereka struggle untuk membangunkan syarikat saya, dan mereka ini adalah menjadi satu tunjang utama saya untuk berada terus kukuh dalam industri. Sebab kalau contohnya pandemik, kalau saya tutup perniagaan, apa akan jadi kepada orang-orang di bawah saya? So dari situ menjadikan saya lebih kuat dan jadi someone yang kena meneruskan juga walau apapun, dan dengan adanya mereka dekat bawah-bawah ni yang sentiasa membantu kita, so mereka lah yang tunjang utama dalam mana-mana perniagaan sekalipun. Jangan pernah kita abaikan orang di bawah kita, kerana mereka inilah yang menjadikan kita siapa kita hari ini. Betul. Itu adalah satu idea yang baik sebenarnya. Dan bagaimana pula dengan reaksi daripada staf-staf di bawah anda ketika mereka dalam sekarang ini, adakah anda memberikan mereka kebebasan juga semasa kita sedang, mungkin ada yang di rumah sedang tidak bekerja, jadi adakah anda memberikan mereka kebebasan untuk membuat apa saja kerja bagi menjaga kelangsungan hidup? Ada? Ya, kita memberi kebebasan, dan mereka sambil bekerja di rumah, mereka juga diberi kebebasan untuk melakukan apa-apa pun perniagaan. Contohnya staf saya ada yang menjual biskut, ada yang membuat perniagaan secara atas talian. So itu adalah salah satu cara mereka menambah pendapatan, kerana kita sendiri tidak mampu untuk memberi seperti sebelum ini. So jadi itu adalah salah satu cara untuk kita bantu mereka lah. Baik. Bagaimana pula sokongan daripada keluarga dan juga rakan anda? Saya alhamdulillah, keluarga saya sangat memberi sokongan 100%, dan juga rakan-rakan di sekeliling sentiasa ada bertanya khabar, memberi saya pendapat, memberi saya nasihat, dan juga saya ada keluarga yang sentiasa memberi saya motivasi, di mana mereka akan kata, alah apapun yang terjadi kau kena buat, sebab kau bukan hanya duduk kerana diri kau, tapi ada orang lain di bawah kau. Baik. Okey. Sekarang kita nak bagi peluang lah untuk Riz sebagai seorang usahawan yang sedang kiranya macam ini adalah satu situasi yang sangat getir dan juga mencabarkan. Apakah nasihat terbaik yang Riz boleh berikan kepada usahawan di luar sana yang sememangnya dah sampai tahap yang mereka dah tak boleh nak buat apa-apa lagi dah? Kiranya macam tutup bisnes lah sekarang ni, itu adalah yang terbaik kan, keputusan yang terbaik. Jadi apakah nasihat yang boleh diberikan kepada mereka supaya mereka juga terasa ada pemangkin semangat bagi mereka akan teruskan perniagaan tersebut? Bagi mereka yang sangat-sangat terkesan, nasihat saya, dapatkan khidmat nasihat daripada mereka yang pakar. Contohnya mereka kena dapatkan khidmat nasihat daripada agensi berkaitan seperti MARA. MARA sendiri mempunyai satu bahagian di bawah PUSMA, pembangunan usahawan, di mana kita boleh mendapat khidmat nasihat daripada mereka untuk meneruskan perniagaan kita, macam mana cara-cara solusi-solusi. Dan sesungguhnya kita ada banyak lagi SME Corp, mereka ada bahagian keusahawanan juga yang membantu usahawan kita untuk memberi khidmat nasihat selain memberi dana dan juga bantuan kepada usahawan. So kepada usahawan di luar sana, kalau kita rasa macam dah nak jatuh, dah tak mampu untuk meneruskan perniagaan kita,
dapatkan khidmat nasihat daripada mereka yang lebih pakar lah. Baik. Itu secara fizikal ni lah. Tapi saya akan tanya Riz lepas ini, bagaimana pula secara rohaninya, apakah yang kena ada pada setiap usahawan itu. Tapi kita berehat seketika, jumpa lagi selepas ini dalam lagi bersama kami dalam Kupas Kopi Ilham Sejuta Inspirasi, dan jangan lupa untuk tekan butang like pada laman Facebook kami di Kupas Kopi V2. Masih lagi bersama dengan seorang usahawan, Syarul Nizam Samawi ataupun kita panggil sebagai Riz, bagi kita bincangkan mengenai dengan kebangkitan seorang usahawan yang harus ada itu ketika kita sedang berdepan dengan pandemik COVID-19. Dan jika tadi Riz ada kongsikan mengenai dengan apakah langkah-langkah yang boleh diambil oleh setiap usahawan sekiranya mereka benar-benar terkesan teruk dengan pandemik ini. Tapi itu secara luaran lah, secara fizikal lah, minta kaunseling, minta bantuan daripada pihak-pihak yang berwajib dan sebagainya. Tetapi bagaimana pula sifat yang dalaman yang harus ada pada diri mereka ni, sifat juang yang kena ada, apakah di antaranya yang mungkin ada pada diri Riz, yang mungkin Riz boleh kongsikan bersama dengan usahawan di luar sana supaya mereka juga tidak berputus asa terhadap perniagaan mereka? Okey, salah satu sifatnya yang kita perlu ada sebagai seorang usahawan, berani menanggung risiko, sentiasa fikir akan sesuatu perkara itu adalah peluang. Jangan pernah anggap sesuatu yang berlaku itu adalah benda malang ataupun sesuatu yang menyebabkan kita jatuh. Setiap benda yang berlaku itu pasti ada tujuan dan pasti akan ada satu kebaikan di dalam setiap keburukan contohnya yang berlaku. Contohnya pandemik ini sendiri. Bila kita lihat benda itu sebagai satu permasalahan, dia akan jadi permasalahan. So bila kita sebagai usahawan, bila kita nampak masalah, kita kena lihat ia sebagai satu peluang. Contohnya kita tengok sekarang pandemik, ramai kedai yang tutup. So daripada kita meneruskan membuka kedai kepada usahawan yang ingin membuka kedai waktu pandemik, saya rasa lebih better kita mulakan perniagaan kita dengan menjadi ejen dropship. Kita ambil dulu produk yang sedia ada sebelum kita bermula dengan produk kita sendiri di waktu pandemik macam ni. So dari situ kita boleh pupuk minat kita boleh pupuk semangat kita untuk menjadi seorang usahawan agar kita berani menanggung risiko. Baik. Kerana saya difahamkan ada juga rakan-rakan saya yang sebelum ini tak pernah meniaga, tetapi meniaga di kala pandemik ini sebab mereka mungkin mengambil peluang di atas situasi yang sedang kita lalui sekarang. Mereka sebelum ini bekerja di pejabat dan sebagainya, tapi sekarang dah menjual juga. Dan alhamdulillah melihat perniagaan mereka juga semakin bagus. Adakah anda juga menggalakkan supaya mereka yang katakanlah membuat perniagaan F&B yang menjual makanan dan sebagainya, sekiranya mereka ada bayar sewa untuk kedai itu, adakah digalakkan untuk mereka supaya tutup je lah kedai kat situ ataupun buka kat rumah je? Jadi meniaga daripada rumah tu lebih senang dan lebih menjimatkan. Apa komen daripada Riz? Komen saya, sekiranya ia membebankan dan akan menyusahkan kita di kemudian hari, jangan malu untuk berhenti. Kerana kita berhenti bukan kerana kita gagal. Kita berhenti kerana kita untuk membina satu lagi peluang perniagaan yang baru melalui cara atas talian. Kita tutup kedai, orang luar akan cakap, dia dah tutup kedai dah bankrupt. Sebenarnya kita bukan tutup kerana kita bankrupt, tapi kita tidak ingin menanggung risiko dan hutang yang akan datang pada masa akan datang. So lebih baik kita tutup apa yang kita ada dan kita buka satu lagi peluang, di mana kalau kita buat F&B, sekarang F&B boleh jual secara atas talian. Kita ada GrabFood, kita ada Foodpanda dan semuanya. So dari situ kita boleh bina lagi, kita dapat cut cost kita punya perniagaan. Kita boleh menggunakan penghantaran delivery yang sedia ada sekarang. Baik, dengar tu. Itu dia nasihat terbaik daripada seorang usahawan yang berani berdepan dengan risiko yang sedia ada. Dan ialah kata-kata akhir daripada Riz sendirilah. Apakah visi ataupun aspirasi daripada Riz supaya usahawan di luar sana juga belajar sesuatu, mengambil teladan daripada pengalaman yang Riz lalui sekarang ini, supaya terus berjuang dan juga jangan pernah kalah dengan situasi pandemik ini? Apa yang Riz ingin katakan kepada mereka? Kepada usahawan dekat luar sana, jangan lupa berdoa, usaha dan tawakal. Dan kita kena sentiasa bersedia dengan apa juga keadaan. Ingat, dalam dunia perniagaan jangan hanya fokus kepada sales, marketing dan promosi, tetapi kita kena ingat, kita dalam dunia perniagaan kita kena ingat risk management,
crisis management dan juga critical thinking. Benda-benda perkara ini kita akan gunakan bila berlakunya perkara seperti pandemik ini. Baik. So kalau kita tak bersedia dalam risk management dan crisis management, kita akan terkandas di situ. Sebab kita selama ini fokus kepada sales, marketing and promosi. Baik. Dan satu lagi mungkin ambil iktibarlah daripada pengalaman situasi pandemik sekarang ini. Dan sebenarnya pandemik ini menjadikan kita lebih baik sebenarnya. Menjadikan kita lebih kuat dan lebih tabah. Betul. Kerana setiap kejadian itu ada hikmah di sebaliknya. Sekali lagi terima kasih Riz di atas kesudian untuk bersama dengan kami hari ini. Saya doakan supaya perusahaan anda akan terus kekal relevan dan insya-Allah selepas pandemik ini berakhir akan berjaya dah dan lebih berjaya lagi. Dan semoga buka baliklah akademi itu, lebih ramai lagi pelajar-pelajar akan mendaftar untuk belajar di akademi anda. Sekali lagi terima kasih Riz ya. Sama. Dan kita sampai di sini pertemuan kita dalam Kupas Kopi. Terima kasih kepada anda yang dari tadi bersama dengan kami dan jangan lupa untuk sentiasa menjaga SOP anda ketika keluar, kalau terpaksa keluar tu kan. Dan kalau boleh kekal duduk di rumah, dan kalau terpaksa keluar juga jangan lupa untuk jaga jarak anda, gunakan aplikasi MySejahtera, sentiasa pakai pelitup muka dan basuh tangan anda menggunakan gel pembasmi kuman ataupun mandi teruslah kalau balik rumah tu kan. Dan jangan lupa juga kepada anda yang masih lagi belum mendaftar sebagai penerima vaksin, lakukan segera kerana kita nak wujudkan imuniti berkelompok secepat yang mungkin. Caranya daftarkan melalui MySejahtera dan sentiasa kemas kini MySejahtera anda. Dan jangan lupa untuk bersama kami sekali lagi pada minggu depan dengan topik dan juga tetamu yang berbeza pula. Saya Anding Indrawani, jumpa lagi Malaysia, jumpa lagi Sarawak. Bye.